Jumlah ekspor beras Thailand diramalkan pada 6.5 tan pada tahun ini, satu tahap terendah dalam 20 tahun selepas penghantaran tahun 2020 menjunam sebanyak 33%. Pada minggu lalu, Presiden Persatuan Pengeksport Beras Thailand, Charoen Lauttamatat mengatakan bahawa persatuan telah menunjukkan penurunan data dari 7.5 juta tan adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan beberapa faktor negatif yang lain. Beliau menambah, selain krisis coronavirus, pengeksport beras Thailand juga berdepan permintaan global yang lemah, nilai baht yang kuat dan musim kemarau yang teruk ketika ini. Peningkatan baht telah melemahkan daya saing beras Thailand di pasar dunia. Beras Thailand lebih juga mahal daripada pesaing-pesaing lain. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, Thailand menghantar 2.57 juta tan beras, turun 32.7% daripada tempoh yang sama tahun lalu. Dengan pandangan suram ketiga ini, ekspor pada separuh kedua dianggarkan sekitar 3.5 juta tan. Thailand menerima kereta api tanpa pemandu pertama untuk sistem Automated Pupil Mover APM yang dipasang di lapangan terbang Suvarnabhumi. Sebanyak 6 kereta api elektrik merangkumi sistem APM yang merupakan sebahagian daripada fasa kedua projek pengembangan lapangan terbang terbesar di Thailand. Pegawai Eksekutif Lembaga Lapangan Terbang Thailand AOT, Anik Thairawiwachai mengatakan bahawa ke-6 kereta api itu akan siap pada bulan November nanti. Sistem APM tersebut akan menghubungkan Terminal 1 satelit baru SAT-1 dengan terminal utama. Perjalanan 1 kilometer berkenaan akan memakan masa kira-kira 2 minit dan mampu menampung sebanyak 3,960 penumpang. Bangsa-Bangsa Bersatu melalui wakil dan agensinya di Kemboja telah menyediakan kira-kira $1 juta untuk melaksanakan projek bagi membantu meringankan beban masalah pekerja-pekerja migran di Kemboja. Bantuan ini akan dilaksanakan di beberapa daerah di 3 wilayah barat Battambang, Siem Reap dan Banteay Meanchey. Melalui pakej bantuan ini, beberapa daerah di wilayah Battambang, Siem Reap dan Banteay Meanchey akan mendapat sokongan daripada peningkatan kemampuan di pusat Chat Talisak, memberikan maklumat kepada pekerja migran, memperkuat rawatan psikologi, latihan vokasional dan memberi bantuan integrasi ekonomi kepada pekerja-pekerja migran terutamanya di Thailand. Perkara ini disahkan oleh Saksita Setiausaha Negara Kementerian Dalam Negeri Kemboja dalam pertemuan peringkat tinggi antara institusi kerajaan diraja dan PBB yang berkaitan di Kemboja. Samdech Kralahom Sarking, Wakil Perdana Menteri Kemboja, menyatakan sokongannya terhadap rancangan tindakan projek bantuan berkenaan dan meminta institusi-institusi yang berkaitan untuk menyokong bantuan dengan baik. Sejak 3 bulan Thailand menutup sempadannya dengan Kemboja, lebih daripada 100,000 pekerja migran telah kembali.
Seekor gajah liar yang berkeliaran mencari makan termasuk durian di kebun penduduk kampung Jalong di Sungai Siput, Perak, Malaysia berjaya dipindahkan ke hutan simpan Royal Belum dalam satu operasi pada 5 Julai lepas. Ianya melibatkan 11 kekitangan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Kandah, Pahang serta 10 kekitangan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Gajah jantan liar dipercayai berusia 13 tahun yang diberi nama Yop Jalong itu berjaya ditangkap Perhilitan pada 28 Jun lalu. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Muhammad Khairul Adham Mat Amin berkata, sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pihaknya menerima aduan mengenai beberapa ekor gajah dipercayai keluar dari hutan simpan piah untuk mencari makan dan minum. Katanya pemindahan gajah liar itu perlu dilakukan kerana telah membuat kacau ganggu dan bimbang ia akan mengancam keselamatan penduduk. Operasi pemindahan Yop Jalong yang dibantu oleh 2 ekor gajah denak, Abud dan Rambai, memakan masa sekitar 1 jam disebabkan faktor muka bumi dan gajah yang bertindak agresif. Saiz gajah yang dianggarkan seberat 1.5 tan menyukarkan proses untuk mengangkat binatang itu ke atas lori. Menurut penduduk, gajah memang selalu masuk ke kawasan kampung ini, tetapi kebanyakannya merosakkan kebun pisang dan kelapa sawit sahaja. Tambah mereka, gangguan gajah sebenarnya telah bermula sejak tahun 60-an lagi, tetapi tidak begitu ketara. Salah seorang pemilik dusun yang ditemui memaklumkan gajah-gajah tersebut telah menceroboh kawasan dusunnya selain memakan lebih 40 biji durian musang king yang telah dipungut dan dikumpulkan di pondok. Pihak Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan berjaya mengesan jejak 2 ekor gajah liar di kawasan kampung, namun hanya seekor gajah berjaya ditangkap setakat ini. Operasi mengesan gajah lain akan disambung semula dalam masa terdekat. Sebagai langkah keselamatan, Perhilitan menasihatkan penduduk agar tidak berjaga di kawasan dusun sehinggalah operasi tangkapan dilakukan. Di sesetengah negeri di Malaysia, masalah gangguan gajah liar kerap berulang walaupun pelbagai kaedah yang dijalankan pihak berkuasa untuk membendung masalah tersebut. Masalah berlaku mungkin atas faktor habitat mereka yang semakin terjejas hingga terpaksa mencari makan di kawasan tanaman dan berpenduduk. Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia NADA akan mengembangkan projek membuat terumbu karang menggunakan bahan kitar semula oleh tahanan Pusat Pemulihan Ketagihan Narkotik dan individu yang berada di bawah pengawasan ke lebih banyak lokasi. Projek ini bukan sahaja dapat membantu menyelamatkan ekosistem dan kehidupan laut tetapi juga membantu mereka yang terlibat untuk mencari pekerjaan setelah mereka menyelesaikan program pemulihan mereka. Menurut Ketua Polis Terengganu, Rosli Cik, terumbu buatan berkenaan akan banyak membantu dalam membina semula habitat lautan yang rosak. So projek PITIS ni memang bagus dan saya telah mengarahkan Jabatan Narkotik bersama-sama dengan jabatan-jabatan lain untuk dalam tempoh sebulan ni aggressively kita akan all out dalam tempoh sebulan ni. Tengok hasil dia macam mana. Sementara itu, Pengarah Taman Laut dan Pengurusan Jabatan Perikanan Muhammad Sofian Sulaman berkata, mereka akan memantau kawasan yang terlibat dengan teliti untuk memastikan projek itu berjaya. So, kawasan Taman Laut, kita gazetkan no take zone sejauh 2 batu nautika. Okay. So di kawasan 2 batu nautika tidak ada apa-apa aktiviti menangkap ikan, aktiviti yang berkaitan cuma berkaitan dengan pelancongan sajalah. Jadi bagi tukun-tukun tiruan kita ada spot-spot tertentu lah dengan kajian-kajian yang dibuat oleh kita punya penyelidik di mana kawasan yang sesuai. Dan tidak semua tempat yang boleh tahu tukun kan, gantung pada arus, kawasan dan sebagainya. Fasa pertama projek ini diadakan di Pulau Tenggol di Terengganu
di mana 10 kerangka terumbu karang diturunkan ke dalam air. Projek-projek tersebut di negeri-negeri lain akan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi dengan pihak berkuasa negeri masing-masing, syarikat swasta dan masyarakat nelayan. Pensyarah universiti tempatan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dari segi kepakaran teknologi mereka. Projek ini merupakan langkah tepat ke arah biodiversiti kehidupan laut, terutama dalam memastikan kedayatahanan bagi lebih dari 400 spesies terumbu karang yang terancam di Malaysia. Kim Churong sedang sibuk mencari pakej-pakej pelancongan untuk keluarganya pada musim panas ini. Dia datang ke pameran pelancongan di Hanoi setiap tahun, tetapi ini adalah kali pertama dia mendapat banyak potongan harga bagi pelancongan domestik. Menurut Kim Chong, tahun ini pelbagai produk pelancongan ditawarkan dan harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Ti Huang pula menyatakan harga lawatan ke Pulau Phuket tahun ini lebih murah berbanding tahun lalu. Pada pesta pelancongan tahun ini, lebih daripada 230 petak dari pelbagai agensi menawarkan ratusan pakej lawatan musim panas dengan harga antara $5 hingga $345 bagi satu lawatan. Jelas Dadui, kualiti perkhidmatan telah ditingkatkan dengan tawaran harga yang stabil dan mereka tambah dua lagi telah bekerjasama dengan hotel-hotel bertaraf 5 bintang bagi mendapatkan harga terbaik untuk para pelanggan. Menurut Anhua, harga-harga produk yang ditawarkan semasa pesta pelancongan berkenaan adalah pada tahap terendah dalam sejarah, tetapi apa yang penting, harga rendah tidak membawa maksud kualiti rendah. Acara berkenaan telah menarik perhatian banyak agensi pelancongan dan syarikat berkaitan dari 50 wilayah di Vietnam. Ianya dianggap sebagai kesempatan untuk menyusun kembali pasar pelancongan domestik dan menciptakan momentum untuk mengembangkan lagi bidang pelancongan dalam waktu yang akan datang.